Good morning dan selamat Yeah, pagi. good morning, good morning, good morning. Good morning. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, aja. Luar biasa. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir pagi yang Selamat pagi SB. Hari ini shampoo tak kepala. kita berkepala baru. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua Atomian yang luar biasa di pagi yang luar biasa ini. Kita bersama-sama pagi ini, dah lama kita tak berkopitiam sebenarnya. Hari ini alhamdulillah kita dapat bersama dengan kita punya Sifu untuk kopitiam untuk pertama kalinya di bulan Oktober. Dalam adalah satu lagu dia bagi tahu apa tahu. Tajuk lagu dia Tragedi Oktober. Tapi kita tak naklah ada tragedi di bulan Oktober ni. Kita nak berjaya di bulan Oktober ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sapawi Baharom. Ramai orang kenal saya dengan nama SB. Adalah MC ataupun adalah pengacara anda pada pagi yang luar biasa ini. Jadi saya sebenarnya sangat teruja sebab sebelum ni dah lama sebenarnya kita tak bersama-sama dalam sesi kopitiam. Sebab apa? Sifu bagi tahu pagi ni adalah pagi yang hebat. Kenapa? Kerana Sifu Chan akan berkongsi dengan kita memang satu topik yang sangat-sangat semua orang perlukan termasuk diri saya sendiri. Sebab topik ni memang ramai orang menghadapi masalah topik yang akan dibicarakan sebentar lagi. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Sifu, kepada semua leader-leader dekat sini, Mr. J.S. Lim, Sharon Rose Master, J.S. Lim, Sharon Rose Master, Cialin, Sifu pun dah masuk, terima kasih. Dan kepada Diamond Master, Sales Master dan juga kepada rakan-rakan baru yang hari ini bersama-sama kita. Saya rasa ramai lagi yang belum masuk bersama-sama dengan kita pagi yang hebat ini untuk mendengar, untuk belajar. Mendengar dan belajar. Learning. Kita belajar dan kita dapat perkongsian yang hebat. Mungkin bukan Sifu saja yang akan berkongsi, tetapi mungkin ada pandangan-pandangan yang hebat, pandangan-pandangan daripada leader-leader yang berpengalaman untuk sama-sama kita dapat manfaat daripada perkongsian di pagi yang hebat ini. Okey, jadi saya sebenarnya saya dah lama sebenarnya tak jumpa dengan Diamond Master Nunik. Dikabarkan beliau telah meletupkan Indonesia. Tahniah Nunik. Wah, saya tengok hari tu dekat ODS Indonesia sampai duduk dekat lantai. Dekat 800 orang, Encik Sapawi. Luar biasa. Dalam masa 30 menit 600 orang dia punya itu number sudah habis. Nampak betapa orang Indonesia nampak sebenarnya peluang yang sangat terbentang luas, lautan biru. Mereka berpusu-pusu untuk mendengar ODS di Indonesia. Come on, kita dekat utara ni bila kita masuk dalam ODS kita tengok wah ramainya, tapi tak sampai 200 pun. So jadi kita kena ajak lagi rakan-rakan kita. Ini bersesuaian dengan topik yang kita nak buat pagi ini, topik yang akan kita bincangkan di pagi yang luar biasa ini, iaitu topiknya bertajuk, adakah anda menghadapi masalah untuk membuat jemputan? Bermakna adakah anda ada masalah untuk jemput orang ke mini ODS, ke Success Academy, ataupun anda ada menghadapi masalah untuk menjemput rakan anda, kawan-kawan anda, ataupun kenalan anda, ataupun orang di luar sana untuk bersama-sama dalam
atomi. Jadi topik yang hebat pagi ini kita akan kupas sehingga terperinci, dan jangan segan silu, jangan rasa malu, jangan rasa segan. Tanyalah apa-apa saja soalan yang yang terbuku di dalam minda anda. Yang kadang-kadang pun ramai juga saya punya business partner pun bertanya kepada saya, dan saya cuba bagi jalan penyelesaian. Tapi hari ini kita dengar dari mulut Sifu kita sendiri bagaimana nak menyelesaikan masalah yang kita hadapi pagi ini. Sebab pagi ini ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sesi untuk Sifu mengajar kita, tak. Sesi kopi tiam, tajuk pun kopi tiam ya Sifu. Kopi tiam ni untuk kita nak sambil-sambil santai-santai, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil tanya soalan, sambil-sambil sembang-sembang. Itulah tujuan utama kopi tiam kita adakan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua. Sudah ada 34 orang yang berada di sini. Jadi jemput lagi rakan-rakan anda yang masih di luar sana, yang masih mungkin lepak dekat kedai, mungkin masih terlupa nak buka kita punya kopi tiam pagi ni. Jemput mereka masuk. Dan selalu Sifu pesan dekat saya untuk kita lebih mengenali antara satu sama lain. Kita kan satu keluarga, untuk kita mengenali satu sama lain. Jadi saya sangat-sangat anjurkan, bukalah kamera, bukalah tingkap. Jadi kami bolehlah berkenal-kenalan kan. Kalau tak buka tingkap, tengok kita akan cakap dengan dinding. Jadi tak sempoi lah. Kita kopi tiam, minum kopi di kedai kopi, tapi semua tutup tingkap. Macam mana kita nak sembang kan? Jadi saya sangat-sangat berharap supaya yang tak buka tingkap, tolong buka tingkap. Yang masih belum bersedia, mungkin belum pakai tudung, nak tutup aurat apa semua, dipersilakan buat. Kalau dah okey, bukalah tingkap pula, kita berkenal-kenalan. Okey. Jadi saya nak bagi berikut Sifu bagi sikit kata-kata aluan untuk pagi Ahad yang mulia ini Sifu. Saya persilakan kita punya Staff Master Mr. Siti Chan. Persilakan Sifu. Okey, terima kasih Sapawi. Selamat pagi semua. Sesiapa yang ingin betul-betul nak berjaya, buka kamera. Sesiapa yang tak mau berjaya, tutup kamera. Tak apa, kita akan bercakap dengan orang yang berjaya. Saya hide semua. Saya akan tutup semua maksudnya tak nampak nama you, semua saya tak akan nampak, dan saya akan hide non-kamera orang. Orang yang buka kamera saja saya akan bercakap hari ini ya. Okey tak? Orang yang tak buka kamera tak apa. You orang belajarlah sambil-sambil sibuk-sibuk ni sambil-sambil orang buat belajar. So hari ini adalah sesi kopi tiam di mana sepatutnya kita semua buka kamera dan kita bercakap. Baru kita boleh belajar dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Kalau tidak, kita tak mungkin belajar dengan sebaik mungkin. Kalau kita semua nak sembunyi, nak takut, macam skim cepat kaya, muka saya tak boleh bagi orang tengok kerana saya buat benda yang tak betul, saya menipu orang demi kekayaan saya sendiri. Itu skim cepat kaya, kita tutuplah muka. Kalau boleh, muka orang lain. Akaun kita saja, tapi muka orang lain. Tapi di Atomi, kita buat secara jujur, ikhlas demi nak membantu orang berjaya. Betul tak? So apa yang kita risau? Kita tak perlu risau. Kita kena bangga dengan apa yang kita buat. Kalau kita tidak tahu bangga dengan apa kita buat, maksudnya kita tidak mungkin akan bergerak ke hadapan. Kita mungkin tidak akan berjaya dengan cemerlang. Di Atomi memang bukan mudah. Sesuatu bisnes yang di mana kita kata dia bukan skim cepat kaya, tapi dia skim terpaksa kaya. Bagaimana kita nak terpaksa kaya? Senang saja. Kalau kita ikut cara yang betul, kita tentu terpaksa kaya. Tak mau kaya pun kita akan jadi kaya. Betul tak? Kalau saya nak beritahu semua, kerana di dalam platform ini kita boleh belajar dengan orang yang sanggup mengajar. Di dalam platform ini kita sanggup, kita cuma harus kosongkan cawan kita. Kita harus kosongkan, datang dengan niat untuk belajar. Ada orang bila dia belajar sesuatu, orang yang lebih berjaya ajak dia buat apa yang patut buat, tapi dia tetap buat apa yang dia rasa patut buat. Apa yang dia rasa dia harus buat.
Itu dia tak berjaya. Lepas tu dia hadapi banyak masalah tapi dia tetap buat apa yang dia nak buat. Kerana itulah kebiasaan diri dia. Bila orang mempunyai kebiasaan diri, selalunya dia tidak mungkin berubah hidupnya. Kalau kita buat sesuatu yang kita buat sentiasa kita buat dan mengharapkan keputusan yang berlainan, itu panggil orang gila. Faham tak? Orang gila. So kita tak mau jadi. So dalam bahasa Inggeris, do the same thing, expect different result. It's called insanity. Orang yang tak ada ini insanity lah, orang yang sedikit saya tak tahu nak kata apa, gila ke apakah. Siapa share screen ni? Boleh tutup tak share screen ni? You nampak tak share screen? Ada? Okey ya, okey. Alright. So saya hari ni boleh nampak 12 orang, 16 orang yang betul-betul nak berjaya. Yang lain semua pura-pura nak berjaya. Kita pun kita akan tetap ajak. So yang penting sekali, siapa yang betul-betul sibuk, saya faham. Ada yang SMS kat saya hari ini, saya akan mengikuti sesi Kopitiam, tapi saya tak boleh buka kamera kerana saya berada di tempat yang di mana terlampau di public. So tak apa, kita faham. Tapi siapa yang betul-betul nak belajar, nak berjaya, bukalah kamera anda. Okey, kita ada semakin banyak orang buka kamera. Saya cuma bercakap dengan orang yang cuma boleh berkomunikasi dengan orang yang buka kamera. Khasnya pada orang baru, kalau you betul-betul nak berjaya, you betul-betul nak berjaya, nak dibimbing, nak diberi tunjuk ajak yang betul, anda harus buka kamera. Anda harus buka kamera. Kerana bila saya mengenali anda, ini adalah rezeki anda. Bila saya mengenali anda, ini adalah rezeki anda. Kerana saya sanggup. Ya, Helmi. Sorry Sifu. Saya nak beritahu, kalau saya tak buka kamera boleh tak? Sebab saya buat kerja lah. Boleh tak? Tak dengar apa. Yang mana yang betul-betul tak boleh, tak dipaksalah. Yang mana-mana tak boleh, tak apa. Yang mana boleh, cuba. Cuba. Okey, hari ini seperti yang telah dijanjikan, kita semua mempunyai masalah. Bagaimana nak buat jemputan? Selepas saya perhatikan, saya perhatikan. Okey, hari ini kita buat survey sikit dulu, boleh tak? Survey sikit. Siapa di sini hari ini datang berseorangan? Tak ada kawan, tak ada teman, tak ada leader ikut dia. Datang berseorangan. Ambil tangan, jangan malu. Kita akan hadapi tulis dalam chat box, saya datang bersendirian, kesunyian. Di pagi Kopitiam ni, saya sunyi betul. Kerana saya jemput semua orang tak masuk. Siapa ada sini? Saya. Winnie kata saya, Melati kata saya. 2 orang saja. Yang lain semua kita akan belajar daripada mereka macam mana dia jemput orang masuk hari ini Kopitiam. Okey tak? So kita akan belajar daripada siapa yang tak tulis saya ni. Kita akan panggil nama dia, dan siapa dia bawa dan bagaimana dia bawa orang tersebut. Kita belajar daripada dia. Okey tak? Kita ada 3 orang yang kata saya. Yang lain semua tera-tera boleh bawa orang lah. Okey, 3 saja, betul tak? Rahimo kata sendiri saja. Siapa lagi? 4 orang saja. Ada, saya punya leader ada masuk, Thomas. You punya leader dah masuk. Bawa business partner, jangan bawa leader. Leader teman you masuk. Itu tak bagus. Bawa business partner masuk. Siapa di sini bawa business partner masuk? Ada tak? New member, orang baru, bukan orang yang sudah anda kenal pasti sebagai business leader. Orang baru yang anda bawa masuk. Ada. Sekejap kita akan jemput Asyadi, dia bawa siapa masuk dan bagaimana dia bawa masuk. Asyadi akan cerita. Dia akan cerita pada kita siapa dia bawa masuk. Ya Asyadi, mula dengan you dulu. Siapa yang dibawa masuk hari ini? Orang baru. Orang baru yang tak pernah masuk dan tak pernah jadi ahli lagi. Ada tak siapa? Asyadi dah. Dah keluar, bos. Dah keluar dah. Cuma yang ada sekarang ni Kak Rosmah lah, Kak Rosmah dari Sabah. Oh, Rosmah tu dah lama dah. Orang kata orang baru. Kita jangan duk pusing dekat orang lama saja. Orang baru. Maksudnya setiap kali meeting kita akan ada hasrat. Bagaimana saya nak jemput orang baru? Kerana kita akan kehilangan sumber kalau kita tidak bawa orang baru masuk. Betul tak? Kita tak boleh tak bawa orang baru. Kita kena sentiasa bawa orang baru masuk.
Kerana dalam telefon list kita ada 250 orang senarai atau lebih daripada itu. Tapi mengapa kita tak boleh jemput kepada platform yang begitu hebat, platform yang di mana kita berkeupayaan guna produk kualiti tinggi, kita berkeupayaan guna dengan harga yang berpatutan, platform yang di mana bila kita guna, kita akan menjana. Mana ada platform begitu? Betul tak? So contohnya Lazada, kita ada guna-guna, kita boleh menjana tak? Tak boleh. Grab, kita ada guna-guna, kita boleh menjana tak? Tak boleh. So itu adalah platform yang tidak begitu bagus, tapi kita dapat beli, tapi kita tak dapat menjana. Betul tak? So kita juga guna platform macam tu. Tak semestinya platform yang kita tak menjana, kita tak guna. Kita tetap guna, tapi kita hari ini berada di platform yang di mana kita guna, kita menjana. Best tak? Tak best. Siapa yang rasa best lah tulis dalam ni, tulis dalam chat box. Kita belum mula lagi topik ini kita belum mula lagi. Best Okay, I'm outside Rata, I can't on the TV. Best. Okay, good. Okay. Semalam dulu saya pergi ke Pulau Pinang. Pulau Pinang dan saya berada di satu tempat di mana pernah diperkenalkan kepada saya makanan vegetarian, makanan sayur-sayuran di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, ini masakan ini adalah banana leaf. Kita tahu apa tu banana leaf kan? Daun pisang, nasi daun pisang. Tapi dia adalah vegetarian. Kerana di waktu tersebut saya vegetarian. Dalam 9-10 hari ini saya vegetarian. So apa yang saya buat? Saya pergi cuba. Bila saya cuba dengan isteri saya makan vegetarian tersebut, wow. Perasaan wow dalam hati saya. Sedap. Sedap. Harga berpatutan. Sedap. So apa yang saya buat? Sebelum saya menganjak daripada tempat duduk saya teringat kawan-kawan saya yang vegetarian. Yang di mana saya nak memperkenalkan vegetarian ini pada mereka. Dan orang yang vegetarian yang saya teringat adalah orang di Pulau Pinang. So saya hantarlah kepada kawan-kawan saya di Pulau Pinang yang vegetarian, yang setahu saya dia vegetarian. Saya hantar. Dan banyak yang tanya, bro, tempat ni di mana? So saya tulislah dekat situ di mana tempat dia. Ada yang kata waktu buka pukul berapa? Boleh tak satu hari nanti saya bawa you pergi, saya belanja you. So banyak orang tanya. So saya percaya orang yang tanya tu dia akan cuba pergi. Dia akan satu hari nanti bila dia mempunyai masa, dia tentu akan pergi melawat tempat tersebut. Dan kerana orang tersebut, mungkin saya hantar 50 orang yang berada di Pulau Pinang, termasuk ahli keluarga saya kata harus cuba, highly recommended. Okay, saya kata harus cuba. Ini sesuatu yang saya perkenalkan, memang berbaloi untuk bercuba. So apa yang dia buat? Orang yang tanya, 4-5 orang yang tanya, 5 orang yang tanya, maksudnya dia tak tahu tempat situ di mana. Dan dia tak pernah cuba. Betul tak? So, satu hari nanti mereka akan pergi, mereka akan sampai ke tempat situ dan mereka akan makan dan mereka akan rasa dan mereka akan terharu dengan harga dan makanan yang dihidangkan. Apa yang mereka buat? Mereka akan buat apa yang saya buat. Mereka hantar kepada saudara mereka, kawan-kawan mereka, mungkin 50 hingga 100 orang lagi. So, dan 50 hingga 100 orang lagi itu, mereka mungkin akan ada 5 orang yang akan cuba banana leaf tersebut, nasi daun pisang ni. Betul tak? Mungkin tak? Mungkin kan? Tapi soalan dia, selepas berapa kali kawan saya yang 5 orang kawan saya yang pergi makan dan mereka share dengan 50 orang dan 5 lagi pergi makan, jadi 25 orang dan kedai tauke tersebut, adakah dia bagi saya duit? Adakah saya akan pergi makan percuma?
Tak ada. Tapi mengapa saya masih sanggup memperkenalkan nasi daun pisang ni pada kawan-kawan saya? Mengapa? Anda tahu tak mengapa? Tak tahu. Yang kena bercakap lah. Yang ingat dalam kelas lah. Ini dalam kedai kopi tau. Mengapa? Sedap and share. Sedap. Jawapan dia sedap ke? Lagi? Sharing good food. Lagi? Macam otomi lah. Bagus lah, share lah. Tapi itu share lah, tak dapat apa-apa. Tapi ini share tak sama. Tapi in otomi macam Siti Chan, seafood Siti Chan you cakap macam ini, macam otomi lah. Kami tak ada share, mana orang tahu otomi. Macam itu rasa lah. Kami from the start kami share macam ini, orang pun tak boleh takut lah. Tiap-tiap kali cakap otomi saja. Tapi hari ini you share macam ini, macam saya sudah lama otomi. Orang pun boleh rasa selalu otomi saja. Tapi kami share from today you share punya macam ini, baguslah. Bagi saya rasa kawan-kawan boleh rasa you sudah tukar atau sama, you share bagus. And then it's a different lah. I rasa very good or the topic lah ada. Sebenarnya saya share tidak ada niat sesuatu apapun. Saya share kerana dia manfaatkan kawan-kawan saya. Dia boleh memanfaatkan kawan-kawan saya. Saya share. Saya share bukan kerana apa-apa. Saya tak ada niat apapun. Saya share kerana dia boleh manfaatkan, benefit my fellow friends. Itu saja saya share. Betul tak? So, yang nak belajar tak bagaimana kita nak buat sharing? Ramai orang bila dia keluar kedai makan, dia tak share kerana dia memang di dalam naruri hidup dia tak pernah buat perkongsian. Dia cuma pentingkan diri dia sendiri saja. Dia tak pernah buat perkongsian. Sedap kata sedap, dia tak pergi. Dia tidak dalam spontan itu dia nak buat sharing. Dalam begitu saja dengan spontan dia nak buat sharing. Dia tak ada hati macam tu nak buat sharing. Dia cuma tahu, sedap, saya akan kembali makan. Tapi untuk dia bagi tahu orang lain yang benda ni sedap, yang di mana dia tak dapat apa-apa, dia tak akan buat. Siapa orang begitu? Siapa di sini mempunyai orang seperti di mana saya makan sesuatu sedap, saya tak mungkin buat apa Siti Chan buat. Tulis dalam sini satu. Siapa di sini? Saya akan bantu kalau orang adalah mempunyai hati dan perasaan begitu. Benda yang sedap yang tak share. Benda yang sedap yang tak mau pergi buat kerja-kerja ni. Ada tak? Siapa di sini? Tulis satu. Tentu ada orang macam tu. Ada. Sapawi kata saya macam tu. Lagi? Siapa lagi? Alif kata saya tak akan share. Saya makan sedap, saya balik, perut saya rasa seronok, mulut saya rasa sedap, saya tidur, besok pagi, bila saya teringin nak makan, saya pergi makan balik. Tapi saya tak akan buat sharing. Rahimo kata juga sama. Sama. Chalim pun juga sama, dia kata. Ashraf pun sama. So, ini sesuatu yang di mana saya tak boleh dengan secara tiba-tiba ubah. Tapi saya boleh bagi cara bagaimana nak ubah. Cara bagaimana kita nak ubah. Kerana ini adalah semula jadi. Semula jadi. Benda yang semula jadi. Saya jenis yang di mana bukan saja dia sedap, saya boleh cakap sampai dia nampak terlampau sedap. Saya boleh emphasize. Saya boleh menambah nilaikan supaya orang boleh pergi makan. Saya hantar bukan kepada individu, saya hantar dalam grup, khasnya keluarga saya, keluarga isteri saya, dan semua kata, wah, look yummy, taste should be tasting good. Where? Macam mana? Saya akan datang Pulau Pinang, boleh bawa saya pergi situ lah. This is my favorite.
nasi banana leaf is my favorite, especially vegetarian. Wah, semua. Tapi kalau hari ni kalaulah nasi ini kan, bila saya share and saya pergi kat sana, saya beritahu bos, tadi saya share 50 orang, saya share Facebook, boleh makan free lah hari ni. Then share saya tak ikhlas lah. Share saya tak ikhlas. Share saya demi saya. Okay. So bila kita buat sharing demi kepentingan kita, orang boleh rasa terbau. Orang boleh bau niat hati anda. Orang boleh bau. Orang boleh terasa energi yang pemikiran anda boleh wujud di dalam pemikiran mereka. So energi adalah sesuatu yang di mana dia travel lah. Dia travel tu panggil. Dia travel panggil apa bahasa Melayu? Energi. Tak tahu. Dia dihantar. Dia dihantar melalui gelombang sampai kepada otak orang tersebut dan orang tu boleh terasa keikhlasan anda. So hari ini kita tak mau cakap pasal sains dan teknologi ya. Kita nak cakap bagaimana kita nak buat sharing. Bagaimana kita nak buat jemputan. Satu ketika dulu bila kita ada satu leader daripada Kuala Lumpur, dia datang ke Pulau Pinang. Bila dia datang ke Pulau Pinang, dia dengar khabar dia leader yang hebat. Dia memang dahsyat, tapi saya sendiri tak pernah dengar. Tapi saya dengar daripada siapa? Saya dengar pada anak saya sendiri. Dia kata, "Bapa, ini yang leader yang betul-betul hebat. Cara dia cakap memang dahsyat." Selepas saya dengar, saya pun teringin nak pastikan business leader saya mengikuti kelas dia. Saya pun cakaplah dengan sepenuh seikhlasan hati saya beritahu leader saya, "Weh, diorang jangan lupa tau. Hari ini, minggu depan, hari Sabtu, ada satu leader daripada Kuala Lumpur, dia akan datang dan kita semua, you kena bawa seberapa banyak orang untuk belajar daripada dia." So, di waktu tersebut, bila dia datang pada center saya, tahu tak berapa orang yang wujud di dalam meeting tersebut? Tahu tak berapa orang? 150 orang dan lagi ramai di tangga menunggu, tak boleh naik. Bagaimana saya buat? Kerana keikhlasan saya, gelombang pemikiran saya menembusi setiap manusia yang mendengar berita tersebut. Dan ramai datang tanpa berhenti. Sampai nak cerita, orang ingat apa ceramah Anwar Ibrahim ke apakah. Penuh. So, keesokan hari, dia pergi ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang juga penuh. Sampai orang duduk macam di Surabaya Success Academy. Kepada ada siapa yang ada foto, you orang boleh tolong share foto tersebut. Siapa ada foto dekat sini? Saya memang tak pandai share lah. Kepada sesiapa yang ada foto di sini, you orang boleh klik dah. Yam ada sini dah, Yam. Mana Yam? Gambar dia pun tak nampak pun. Yam, kamera you tak mau berjaya, Yam. Saya tak nampak gambar you pun. Where is Yam? Yam, you around? Oh, tak nak berjaya, tak apa. Tak apa, kita tak nak berjaya. Yam around. Can you check because I hide all those. Ada dalam sini Yam. Dah, Yam ada. Yam ada. Dah. Yam mana you? Tak mau berjaya. Tak mau berjaya tak apa. Kita ramai yang nak berjaya. Yam. Mana Yam? Kita buka kamera, saya kena unhide. Di center tak boleh buka kamera. Member coming. Okay, member coming. Okay, so 5 minutes later you open the camera and you share the photos lah. Yam, prepare the photo. Okay, alright. Okay. Sekarang sebelum saya bagi tip-tip bagaimana nak buat jemputan,
saya nak dengar daripada anda. Apakah masalah anda dan bagaimana kita semua membantu anda untuk menyelesaikan masalah. Saya pernah dengar jemputan daripada Ashadi. Saya pernah dengar jemputan daripada Winnie. Dia share dengan saya bagaimana dia nak buat jemputan. Saya pernah dengar jemputan daripada Kokila Vani. Saya pernah dengar. Dan lagi saya akan share dengan anda bagaimanakah jemputan mereka. Dan anda bagi tahu pandangan anda. Okey tak? Anda beritahu pandangan anda. Okey? Okey. Saya semalam dulu saya quote lah Ashadi, I quote lah. So semalam dulu saya tanya Ashadi, mini ODS dekat center, mengapa you seorang-seorang saja? Selalu berseorang-seorang saja. Apakah masalah yang you hadapi? So Ashadi kata, Mr. Chan, saya jemput ramai orang. Tapi tak ada siapa nak naik. So saya kata, jom kita buat dialog. Saya kata, boleh tak you beritahu saya macam mana cara you jemput? You nak dengar tak bagaimana cara Ashadi jemput? Ashadi boleh share tak? Dah lupa lah, bos. Tak apa, saya share. Saya Cina tak lupa. Mahathir kata Melayu cepat lupa. Mahathir cakap, bukan saya cakap. Okey, so apa yang saya dengar daripada Ashadi kata saya call budak tu, saya kata okey, contohnya budak tu siapa dia? Dia kata budak tu nama Helmi. Saya kata okey, macam mana you call? Saya Helmi. Bagaimana you nak jemput saya pergi mini ODS ini? Bagaimana you jemput? Dia kata. So dia kata, Helmi, hari ini boleh tak datang dekat center? Kami ada buat sharing. Saya ada 2 tiket. 1 tiket saya bagi kepada adik saya, 1 tiket saya tinggal untuk you. Boleh tak datang untuk buat dengar sharing? You dah masuk member lama dah, tapi you tak pernah datang. Ini Ashadi yang jemput. Saya dengar daripada Ashadi mulut saya sendiri. Ini saya Helmis. You rasa-rasa saya nak pergi tak? Saya beritahu Ashadi, bukan salah cara kita cakap macam tu. Tapi ada cara yang lebih berkesan. Itu bagi saya, kalau saya dengar cara Ashadi jemput macam tu, saya Helmi, saya tak akan pergi. Saya tak akan pergi. Lagi-lagi, mengapa saya join member anda Ashadi? Kerana saya nak beritahu dia, jangan kacau saya lagi lah pergi main jauh-jauh. Ya, jangan kacau saya lagi lah nak ambil IC. Daftarkan saya pergi main jauh-jauh. Mungkin, itu kemungkinan secara tidak langsung. Itu saya kata, you nak tahu tak bagaimana cara yang lebih baik, bukan yang terbaik. Mungkin ada anda yang mungkin boleh bagi cara yang terbaik. So saya kata saya bagi cara macam tu. So saya call Helmi. Helmi, apa khabar? Saya tahu you sibuk lah ni. Saya tahu you sibuk. You memang rajin sibuk. Tapi hari ni pukul 3.30 ni, saya ada sesuatu yang saya nak jemput anda masih datang. Kerana saya tahu anda tidak mungkin akan sibuk seumur hidup. Kalau anda tetap sibuk begini dan dalam 3 tahun ke hadapan, anda tahu kesibukan anda boleh ubah hidup anda, then saya ucapkan tahniah pada anda kerana anda buat sesuatu yang betul di platform yang betul boleh mengubah hidup anda. Tapi kalau anda tetap sibuk dengan kesibukan anda dan tidak boleh nampak cahaya di bawah terowong, bagi peluang pada anda datang dengar bagaimana platform hari ini, sharing hari ini boleh bantu Helmi ubah hidup Helmi dan keluarga Helmi. Saya merayu Helmi, luangkan 1 jam bersama kami dan you buat keputusan sendiri. Selepas dengar, you buat keputusan sendiri. Kalau you rasa selepas dengar dan you dah tak mau, saya janji saya tak akan ganggu you lagi. Adakah ini jemputan yang lebih berkesan? Adakah tidak? Satu orang yes. Yang lain semua kata tidak. Ya. So ini adalah sesuatu dan okey, satu lagi contoh di grup yang lain, saya tak mau sebut nama lah, mungkin dia tak benarkan saya sebut nama. Di grup yang lain, saya tanya dia kata, Mr. Chan, sebelum meeting start, saya nak beritahu masalah saya. Saya
Setiap kali saya buat jemputan, tak ada orang datang. Saya kata, bagaimana you buat jemputan? Boleh tak you share? Dia kata, bila saya terima yang Tamil, Tamil language, Tamil meeting, Tamil meeting tu, saya check. Dalam Tamil meeting, dia orang tulis banyak bagus. Saya tulis, saya baca. Memang saya baca pun saya tengok bagus. Oh, cara mereka tulis dalam Tamil meeting tu kan, dahsyat. Saya baca tengok bagi orang dengar. Saya kata ini adalah tulisan yang paling baik. Ayo, mana pergi Tamil meeting? Ayo. Tamil group. Ada siapa dekat sini? Tamil meeting. Saya pernah dengar, saya pernah tulis, dia pernah tulis dalam Tamil meeting. Saya kata, oh tulisan dia bagus. Saya ingat daripada Gobi kot. Tamil meeting tu. Tamil meeting. Tak ada, saya tak ada sini, tak apa. Dalam Tamil meeting tu, dia tulis sana tau. Wah, bagaimana membina pendapatan tambahan. Bagaimana itu semua, dia tulis semua bagus. Memang bagus. Lepas tu, apa yang kawan saya di Pulau Pinang tu, dia hantar. Dia kata, saya hantar pada kawan-kawan saya, kawan karib saya. Dan jemput mereka datang, mereka semua buat bodoh saja, tak reply saya punya SMS, tak reply saya punya WhatsApp langsung. Mereka orang buat dek saja. Saya harus buat? Bagaimana saya nak buat? Hantar WhatsApp saja, bukan SMS. Hantar WhatsApp saja dan semua tak jemput, semua tak datang. Frust lah, macam mana saya nak buat? So saya kata dengan secara tiba-tiba, saya kata, you harus stop gunakan cara begini. Dengan segera, jangan guna benda macam ni. Kalaulah cara begini, hantar WhatsApp saja, semua orang boleh ikut. Saya sudah Imperial Master sekarang. Saya sudah Imperial Master. Saya hantar 1000 orang satu hari. Dan semua orang akan join meeting saya. Saya sudah Imperial Master. Betul tak? Dan anda semua sudah jadi Leaders Club members. Kalau cara yang dia buat tu. Nah, ini dia ada hantar. Baca dalam chat box. Ini memang baik. Berita baik untuk anda. Jika anda ingin ubah hidup anda, jika anda mencari peluang pekerjaan, nak peluang pendapatan ekstra, ingin tambah simpanan, naik gaji kedua, maka haruslah hadir. Oh, ini dahsyat. Mencapai saya ni pun tak tahu macam mana nak buka bagi dia baca semua. Bodoh tu saya. Okey, ingin ubah habis. Saya ini internet ini memang saya problem. Saya tolong baca Pak Ibu. Baca Zat. Okey. Berita baik untuk anda. Jika anda ingin ubah hidup, menjaga kesihatan, mencari peluang pekerjaan, nak peluang pendapatan ekstra, ingin tambah simpanan, nak gaji kedua, maka anda harus hadir ke Zoom untuk mengetahui rahsia yang akan dikongsikan oleh speaker kita. Ketahui rahsia bagaimana anda boleh ubah hidup tanpa modal. Biar kami tunjukkan satu peluang dan cara bagaimana anda boleh mencapai kejayaan dengan cara yang mudah, kos yang murah, tetapi hasil yang mewah. Luangkan masa anda dan temui kami secara online, rakan, sahabat dan keluarga. Buat tanpa henti, usaha tanpa tapi. Pastikan hadir dengan rakan, sahabat dan keluarga. Itu je. Hebat kan? Kalau ini boleh bawa 1000 orang, saya sudah Imperial Master. Betul tak? Kalau ini boleh bantu invite orang, saya rasa anda semua Leaders Club members. So saya kata tak mungkin. So ini adalah tulisan saja yang boleh membantu kita. Tapi sebelum kita hantar benda ini, ada lagi proses sebelum ini kita harus buat. Setuju tak? So saya tanya orang yang hantar benda ni, you hantar pada kawan you tak masuk. Sekarang saya di company lain.
Saya bukan Atomy, saya company lain. Saya company lain, saya hantar pada you. Adakah you akan masuk? Tak ada, saya tak akan masuk. So bila you tak akan masuk dan you hantar pada orang, you nak orang itu masuk, mana mungkin. Betul tak? Siapa di sini percaya dengan hantar ini orang boleh masuk? Berdua. Tulis sini 2. Ada orang percaya? Boleh 2. Siapa di sini? Saya boleh bantu. Ya, orang kena cakap dengan ikhlas. Siapa di sini cuma dengan hantar ini saja orang akan masuk? Tak boleh masuk, mesti call lagi. Saya sudah buat berapa kali macam ini, sudah fail. Tapi hari ini, terima kasih Siti Chan, saya nak tukar. Saya nak call. Baru sincere. People baru rasa you bukan play-play saja. Only hantar-hantar saja. So, Winnie ni adalah daripada grup lain. Grup Joling Pang. Dia adalah orang yang betul-betul nak berjaya. Selalu ambil pendapat saya. Selalu ambil nasihat daripada saya. Selalu minta pertolongan daripada saya. Bagaimana nak bantu dia untuk berjaya. Saya di dalam Atomy, saya serve in humanity. Saya bantulah siapa yang nak bantu, yang perlu dibantu. Satu hari lalu dia kata, Mr. Chan, saya ada satu kawan, saya nak tee up you, nak suruh you cakap dengan dia, boleh tak? Saya kata, okeylah, kebetulan saya di Pulau Pinang. You arrange lah kawan you. Kalau boleh dalam jam 2 hingga pukul 3 saya senang. Datanglah dekat kita Coffee Bean dekat Queens Bay Mall. Kebetulan saya ada situ. Saya kata saya sanggup cakap dengan kawan you. So dia kata saya cuba call kawan saya tak jadi pula. Saya kata itu tak boleh saya buat apa-apalah. Kebetulan kalau minggu depan saya turun lagi, saya akan bantulah. Kalau ada jodoh, kita akan jumpalah. Betul tak? So tim yang lain nak pinjam saya punya kemahiran, tapi ada yang tim kita sendiri memandang rendah kemahiran saya. So apa yang buat, kita bantu siapa yang nak diperlu bantu. Betul tak? So kita kena gunakan leverage orang yang boleh bantu. Macam hari ini Kopitiam, kalau saya ada satu orang yang di mana adalah berjaya dan boleh membuka minda orang, kalau dia buat Kopitiam, saya sekurang-kurangnya saya bawa 10 orang hari ini masuk. Janji saya 10 orang. Tapi saya tak bolehlah panggil orang. Hari ini orang kena datang, dengar saya cakap tau. Hebat. Ini Siti Chan, hebat. Yang kena datang tau, dengar. Saya tak bolehlah promote saya sendiri. Betul tak? Tak tahu. Yang betul tak? Tak betul. So, tapi kan, kita tengok hari ini, sebab tu sekarang Kopitiam pun saya jarang nak buat. Saya bagi peluang pada kawan buat. Bila saya nak buat, saya nak ambil sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya akan buat. Dan saya nak orang ambil peluang ini, bila saya buat sesi Kopitiam, orang bagi penuhkan. Jangan datang bersendirian. Dengar sampai you dah meluat nak dengar. Tapi tak ada keputusan, apa gunanya dengar lagi. Betul tak? Sentiasa dengar tak guna. Sentiasa belajar tak guna. Ada orang datang sentiasa nak belajar, tapi tak pernah menggunakan apa yang dia belajar. Mempraktikalkan apa yang dia belajar. Itu yang paling sedih. Saya baca buku, cara saya baca buku. Saya baca buku, setiap chapter yang saya baca, saya tanya diri saya sendiri, bagaimana saya nak gunakan chapter tersebut. Dan bila saya tahu bagaimana saya menggunakan, saya tak teruskan belajar chapter kedua lagi. Saya gunakan chapter pertama sepenuhnya dulu, baru saya pergi chapter kedua. Bila chapter pertama saya tak tahu bagaimana guna, apa tujuannya saya pergi chapter kedua? Betul tak? Dia keluar sini, dia masuk sini, dia keluar sini, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Apa tujuannya? Dia kena lekat di kepala. Bagaimana bagi dia lekat kepala? Sesuatu yang kita belajar, kita ceritakan pada orang apa yang kita belajar. Dan dia masuk ke dalam kepala kita. Setuju tak? Tak setuju.
Tak setuju tak apa. Syok sendiri ya. Saya cakap saya syok sendiri. Okey. Okey. Ini sesuatu yang tak boleh ya. Kita tak boleh buat ya. Bila kita hantar WhatsApp Zoom link pada kawan kita dan harapkan mereka masuk, dia tak mungkin. Jangan buat benda tu. Kita kena ubah. Saya akan beritahu bagaimana kita nak ubah nanti ya. Okey, lagi satu kita ada Winnie ya, dia jumpa saya, dia kata, Mr. Chan, saya jumpa satu kawan saya pergi taman saya lari, saya jumpa kawan saya. Itu kawan saya jemput dia kata buat atomi. Betul tak, Winnie? So Winnie, you cerita sedikit macam mana you jumpa uncle atau kawan you itu di dalam satu lelaki di taman dan dia kos tanya saya bagi dia pandangan saya. Okey, Winnie. 哪一个？ Naik ke luki taman, luki taman that day, then that person dia sudah kerja kita, dia sudah berhenti, dia sekarang buat Grab. Itu uncle. Oh, okey. Saya satu orang yang masalah, saya kena murut dalam kepala itu berapa banyak orang duk jemput saya boleh ingat. Dia sendiri satu soalan dia tanya saya, dia tak boleh ingat. Study pun tak boleh ingat. Saya bukan banyak. besar orang. Dia Okey. sama besar. Okey, Tapi sorry. yang lupa. Bukan Semangat cepat lupa, Cina pun pagi cepat lupa. semua. Ni, Okey. Linkis yang kata Cina ni pun cepat lupa. Cina boleh. Okay, so sorry. Okay. Saya sekarang sudah ubah nak pergi mesti otomi mesti ada member, mesti tak boleh duduk rumah lah, mesti keluar. Saya pergi exercise 20 minit pun bagus. Ada day saya pergi exercise, saya tengok itu lelaki sudah berapa kali dia exercise. Selalu lelaki saya pun tak cakap, tapi dia boleh bernafas, saya mesti bercakap lah. Lagi dia boleh bernafas, lagi tu saya boleh cakap. Because ini kita belajar, Because actually selalu I cari perempuan, tapi I tengok dia, why ini masa pukul 9 dia boleh exercise mesti dia punya kerja is a free time no? Betul. Because kami mesti tahu lah masa ini dia boleh exercise dengan petang 40 something lah 5. Dia buat exercise means dia punya masa yang free time. I jalan-jalan, I cakap macam selamat petang brother. I tengok you so rajin selalu exercise. I just guna macam ini cakap. Tapi I cakap macam tak really strong the sharing. Tapi sekarang bagaimana you jemput dia? Kali pertama bila you share dengan saya, bagaimana you jemput dia? I share dengan dia is selalu you household pergi mana belilah. Tapi I cakap produk dia rasa macam takut loh nak jual produk loh, nak guna produk loh. Macam ini Siti Chan bagi saya opinion some lelaki. Hang. Tak dengar ini, tak dengar ulang sekali lagi. Rancangan tergendala. Ya. Tak dengar. Saya rasa tak peluang enggak. Macam cakap yang straight lah, tak payah macam perempuan lah. Jadi you rasa you nak cari peluang, you bagi saya satu masa, kami jumpa and then duduk and cakap. Macam the strong appointment baru boleh bagus loh. I learn from Siti Chan, I rasa I nak tukar saya punya tanya, sharing, different lah. Okay, thank you Winnie. Okay lah. Okay Winnie, thank you. So apa yang bila Winnie call saya, dia kata bila saya jumpa lelaki itu dekat taman, waktu yang di mana 9 lebih masih dia boleh jogging, maksud dia ada flexible time. So Winnie beranikan diri untuk membuat jemputan. Tapi cara jemputan dia berbau macam dia nak pergi jual barang. Lelaki tu lari dia lari, lelaki itu lari lagi jadi macam 100 meter, macam 100 meter sprint. Nampak Winnie dia jogging jadi lari. Lari. Wah, dia pecah rekod 9.6 second in 100 meter. Kalau dia lari dekat ini dia jadi champion. Olimpik kalau dia jadi champion. Kerana dia takut. Kita pasal apa dia takut? Pasal Winnie rasa macam bagi dia rasa macam nak jual saya barang ke? Nak suruh saya jual barang. Betul tak?
So saya beritahu ini bukan cara yang terbaik. Betul tak? Apa yang kita jumpa, kalau lelaki kita jumpa, wow, bang, wah waktu macam ni ya, you boleh bersenamang ya. Wah, you tentu buat bisnes sendiri ya. Cara macam tu kita cakap. You tentu buat bisnes sendiri ya. Dia dah tak ada. Saya sebenarnya kehilangan kerja dah. Saya dulu kerja kilang, sekarang buat Grab. Grab bisnes pun tak berapa banyak. Apa yang kita boleh dengar? Dia punya kesakitan. Betul tak? Bila kita dengar kesakitan dia, bagaimana kita nak bagi dia penyelesaian? Itu yang paling penting. Bukan, you ada pakai barang, you ada cuci rambut dah, you ada gosok gigi ya. Ini macam nak jual saya barang gosok gigi, cuci rambut lah. Dia lari lah. 100% spring dia lari. 100 meter dia lari. Aduh, Winnie duk ligan dia kat belakang. Dia nampak Winnie, dia nampak hantu. Hantu waktu pagi. Dia nampak hantu, hantu. Dia lari. Lepas tu satu hari bila dia nampak Winnie dekat jogging, dia nak jogging pun dia tak berani keluar. Pasal dia ada hantu atomi dekat situ. Betul tak? Kesian kat dia. Dia kena pergi cari padang leng untuk jogging. Kerana selalu saya jogging, saya nampak itu hantu. Hantu atomi. So janganlah buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, orang larilah lintang pukang. Kerana nampak hantu waktu pagi. Okey ya. So cara dia betul. Kena betul caranya. Okey, lagi ada contoh tak? Bagi contoh. Bagi saya contoh. Kita dengar contoh orang, baru kita boleh belajar. Hari ni saya ajak tak guna. Ajak pun yang rasa meluat. Dengar tapi tak boleh praktikal, tak guna. Saya nak beritahu orang. Masalah-masalah yang kita hadapi sebelum kita mula ke hadapan. Bos. Yes. Ya, Syadil. Bagi sampel lagi, macam mana nak atasi orang yang terlampau sibuk sangatlah, macam Perdana Menteri lah kerja dia. Asyik tanya dia sibuk, itu ini. So macam mana kita nak tackle dia punya. Okey. Orang yang terlampau sibuk, macam mana nak tackle masalah orang yang terlampau sibuk? Dalam bahasa Inggeris ini perkataan dipetik daripada Bahai. When there is love, nothing is too much trouble. There is always time. Kerana dia tak nampak dia sesuatu yang dia minat. Dia bagi you alasan. Saya sibuk. Walaupun dia tengok TV, dia kata dia sibuk. Kerana TV lebih penting daripada apa you cakap. Bukan salah dia. Salah approach kita. Cara approach juga penyampaian kita salah. Setuju tak? Setuju. Saya sikit boleh? Boleh, silakan. Kita macam Roastmaster, JS Lim, share sikit bagi saya. Okey, sebenarnya saya pun sama lah. Masa dulu, masa saya masuk member 2018. Tapi 1 tahun tu saya memang sibuk lah. Sponsor saya, dia macam yang tadi macam kita selalu buat tau lah. Hantar mesej saja, hantar WhatsApp, hantar WeChat, panggil saya beri barang, saya barang ataupun panggil saya pergi seminar, panggil saya pergi meeting. Saya mesti cakap sibuk lah. Betul tak? Betul. So saya nak bagi tahu sebenarnya ini memang satu masalah tahu. Walaupun teknologi bagus, kita ada WhatsApp, tapi dia jadi satu masalah juga sebab orang tak suka buat telefon. Orang tak suka telefon tahu. Dia hantar mesej saja. Sampai sponsor saya kan, dia tukar strategi. Dia call saya. Lepas 1 tahun kan, dia panggil saya tapi kan, dia call saya. Bila saya tolak 3 kali, kali keempat saya nak tolak pun saya rasa, tak sedap hati tau saya nak tolak. Kalau ini kawan baik kan, saya boleh cari alasan tapi kalau dalam WhatsApp senang saja. No time lah, hantar itu anak lah, inilah. Tapi bila telefon kan, susah kita nak itu tahu. So saya pun pergilah sekali. Lepas saya pergi dengar itu ceramah kan, baru saya ubah pandangan saya. So sebab itulah saya nak bagi tahu memang saya pernah nampak saya selalu lupa itu satu gambar dekat itu Amerika punya gambar lah. Dia kata Wall Street tahu. Wall Street itu bursa saham di Amerika. Amerika pun sama. Mereka sampai takut sangat takut telefon sebab telefon kadang-kadang orang marah, kadang-kadang orang tolak macam-macam. So mereka takut. Tetapi kalau anda nak
Bisnes anda kan nak mengembangkan, anda nak betul-betul nak buat appointment kan. Itu cara yang paling bagus ialah telefon. Kena telefon. So bila mereka ubah strategi, mereka boleh nampak bisnes mereka naik dengan mendadak. So itulah sebab saya nak nasihatkan. Memang betul lah, ini memang pengalaman saya jugalah. Jangan kita hantar-hantar saja. You hantar-hantar saja, kadang-kadang banyak lah wah. Macam saya sekarang pun sama, kita punya grup banyak kan, kadang-kadang tak sempat nak tengok lah wah. Banyak sangat. So itulah pengalaman saya. Ingatlah kita kalau boleh kita kena hantar personal punya message, kalau boleh kita call dia. Kalau dia tak ambil tak apalah, kalau dia ambil kita jemput sajalah. Apapun tak payah takut, tak payah risau dia nak ke tak nak. Kita buat kerja kita jemput saja. Okey, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Okey, saya kembali pada Sapawi bagi ambil soalan sebelum kita bagi penyelesaian. Okey, terima kasih. Nampak perkongsian yang hebat. Saya pun ada masalah yang sama. Saya rasa bukan saya seorang. Semua orang menghadapi masalah yang sama. Jemput 30, mai 15. Jemput 40, mai 10. Jemput 10 langsung tak mai. Pun ada. Kita tunggu. Dia cakap on the way. Tunggu dekat bawah center. Cakap ni lokasi kat sini. Tunggu. Lala jadi penunggu. Jadi hantu Tommy kat center. Saya juga hadapi masalah yang sama. Tunggu dekat atas, minum sampai 3 cawan kopi lah. Tak datang juga. Akhirnya kita pun balik. Ini juga berlaku. Tapi kita tak perlu risau. Yang pentingnya kita konsisten je sebenarnya. Ramai kawan-kawan saya share sikit lah, Sifu boleh lah? Boleh, sila. Okay, ramai kawan-kawan saya yang dulu saya join, saya invite mereka masuk. Tapi masa tu kita just invite saja. Invite, lepas tu mereka pun teruja nak join. Tapi bila kita ajak datang, nak jumpa semua, mereka tak nak hadir. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan. Kenapa? Mereka sebenarnya ada di antara rakan-rakan kita ni sebenarnya, mereka nak tengok kita. Mereka bukan nak tengok Tommy. Mereka bukan nak tengok betapa hebatnya, income banyak mana. Mereka tak tengok tu. Sebenarnya mereka memerhati diri kita. Adakah kita ni seorang yang committed? Adakah kita ni seorang yang konsisten? Sebab tu selepas 1 tahun saya join, baru member pun tanya, you buat Tommy lagi ya? Tapi dia masih tak join juga. Tapi selepas 1 tahun 6 bulan, dia masih bertanya, sekarang buat Tommy lagi ya? Okey, nampak? Bermakna mereka memerhatikan kita. Cuma masanya belum sampai. Kiranya masa dah sampai, mereka betul-betul ngam dengan mereka dan betul-betul merasa kesakitan. Mereka tak akan lihat orang lain, mereka tak akan lihat bisnes lain. Mereka akan patah balik, mereka akan letak gear ghostan, mereka akan tanya kita, macam mana? Kalau petang ni kita jumpa, boleh nak tahu lebih lanjut? Itu akan datang kemudian. Sebab tu dalam bisnes Tommy, apa yang saya dapatilah, kita kena banyak bersabar, satu. Yang kedua, kita kena committed dan kita kena konsisten. Kita jangan selalu sekejap ada, sekejap hilang, sekejap ada, sekejap hilang. No. Kita mesti sentiasa ada. Macam kita punya leader-leader semua. Bila-bila masa pun mereka tetap konsisten. Orang yang konsisten ni anda tengok sendirilah kejayaan mereka datang tanpa mereka duga, tanpa mereka minta, akan datang bertubi-tubi. Jadi kita kena sabar. Walaupun saya dah dekat 2 tahun, saya masih konsisten, saya masih jalan. Member tak nak, okey, tapi kita masih follow up dengan mereka. Di samping tu, kita juga amat-amat mengalu-alukanlah member-member baru join dengan kita. Jadi, Sifu ada tanya sekarang ni kalau ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak. Okey, saya rasa ini ada satu soalan daripada SU. SU ni siapa? Saya pun tak berapa kenal. SU Su. Su. Okey, dia tanya, hai Sifu, macam mana nak mengatasi spouse resistant yang kerap saya berhadapan? Maksudnya wife nak attend tapi husband bilang boring, tak ada erti lah.
Jadi dia nak sikit penjelasan daripada Sifu. Itu yang pertama Sifu. Yang kedua, I have problem. Ni apa ni? I have problem in close my phone. Yang ni mungkin dia punya phone masalah kot. Jadi boleh jawab Sifu punya soalan Sifu. Okey. Memang ini bukan kita punya sesu ada hadapi. Saya percaya ramai yang hadapi. Ada orang bila dia buat atomi, dia tak berani beritahu kekasih dia, saya buat atomi. Dia bagi alasan, dia pergi meeting, kerja belum habis, macam dululah Jialing dia buat atomi. Dia beritahu punya husband, saya dalam office lagi tak boleh cakap. Tapi sebenarnya dia di dalam atomi meeting. Tapi husband dia duk ligan dia kata saya meeting. Sorry, I'm in a meeting. I'm meeting someone. Saya tengok sendiri saya tengok sendiri cara dia nak hadir meeting, tapi dia tahu suami dia kalau tahu dia hadir meeting, suami dia akan bising. Mengapa suami dia bising? Kerana suami dia sayang dia. Suami dia takut. Dia dah sibuk bekerja pagi sampai malam, lagi nak pergi bekerja. Dia kata tak payahlah susah sayang. Tidak. Suami dia sayang dia. Kan isteri cantik, suami tentu sayang. Betul tak? So suami dia sayang dia. So suami dia kata janganlah, mailah kita balik, kita pergi makan macam tu kan. Tapi dia pula yang mempunyai hasrat nak ada pendapatan pasif. Dia tak mau kerja dia berterusan macam tu. Dia tahu kalau kerja dia berterusan macam tu, walaupun tak seteruk mana, tapi dia boleh handle, tapi dia tahu dia tak mau be active income all the time. So apa yang dia buat? Dia terlalu bagi alasan pada suami dia. Bukan tipu, dia bagi alasan. Saya masih ini, saya pergi ini. Sampai satu hari, suami dia mengetahui yang dia mengikuti atomi, suami dia melarang. Dan oleh kerana suami dia melarang, dia hilang diri 9 bulan. 9 bulan. Kerana follow up dan dia nampak perkembangan demi perkembangan di dalam atomi, walaupun dia hilang diri 9 bulan, dia nampak perkembangan dia dan dia kembali melihat, dan dia kembali, bila dia kembali melihat, dia meyakinkan suami dia. Tengok, saya tak buat apa pun, saya ada matching. Tengok, saya tak buat apa pun, saya ada duit. Dalam income tax dia, CP58, dia buat income tax dia beritahu suami dia, tengok, I tak buat apa-apa pun. Tahun ini saya dah 10,000. So suami dia pun, apa itu atomi? Dan baru suami dia memahami apakah yang buat. Itu kebetulan kita ada Zoom meeting kan. Bila Zoom meeting, suami dia sayang dia tu selalu duduk tepi dia lah. Dengarlah apa yang kita cakap, training pun suami dia train lah. Kita train dia, suami dia dengar. Kita train dia, suami dia dengar. Akhirnya suami dia pun percayalah atomi adalah satu platform. Dan sebelum itu, dia pandai. Dia kata, sayang, ini hari jadi saya. Kita pergi celebrate dekat Singapura. Tapi dalam perjalanan pergi Singapura, kita pergi Melaka Success Academy. Dia bawa suami dia. Saya percaya, saya ingat lagi, dia bawa suami dia pergi Success Academy di Melaka. Dalam perjalanan, dia naik kereta skid lah, terbuang, nyari-nyari kehilangan nyawa. Tapi sampai di Melaka, dia pergi attend Success Academy. Lepas itu mereka pergi berbulan madu lah di Singapura. Maka suami dia selepas dengar Success Academy, suami dia benarkan dia mengikuti Big Atomy. Dan akhirnya dia buat keputusan untuk resign dan dia terus buat dengan berjaya di Atomy. Best tak? Contoh yang baik tak? So dalam bahasa pepatah Melayu kata, mau 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Bila saya nak buat atomi, nak dengar tak saya punya pengalaman sendiri. Bila saya buat atomi, bila saya dah pendapatan saya boleh dikatakan sudah financially free kerana bisnes saya yang saya jalankan. Bila saya nak buat atomi, saya memang kritikal sikit. Bila saya dah financially free, saya beritahu isteri saya, sayang, tak payahlah mengajak lagi. Kita berhentilah jadi cikgu. Kita pergilah merantau dunia.
Betul tak? Sekarang kita ada kebebasan. Kalau you masih bekerja, saya bersendirian, macam mana kita nak pergi merantau? Kena tunggu hari cuti sekolah. Dan hari cuti sekolah tu ramai orang pergi sama, tak seronok. Kita nak lain daripada yang lain. So isteri saya pun percayalah apa yang, bukan percaya, dia pun dipengaruhi oleh saya. Dia kata okeylah, saya resign. Bila dia resign, dia dapat offer letter untuk berhenti jadi cikgu. Wow, best kan? Tapi waktu tersebut, bila dia resign 2016, bulan 1, dia resign. 2016, di mana saya dikenali Atomy. Dan waktu tersebut, saya nak mula. Itu bila dia resign kerana dia nak temani saya. Betul tak? Sekarang dia resign, dia kena duduk rumah. Saya sibuk pagi, petang, malam, pagi, petang, malam buat Atomy. Dia rasa frust dah. Dia frust. Tapi macam mana saya nak suruh dia memberi saya blessing, memberi saya satu doa untuk berjaya. Blessing panggil apa? Blessing. Restu. Restu untuk berjaya. Bagaimana saya nak panggil dia bagi saya restu untuk berjaya? Maka satu hari kebetulan kita ada Success Academy dekat Kuala Lumpur. Time tu pertama kalilah Success Academy diadakan di Kuala Lumpur. So Mr. Kim yang leader saya tu, dia kata you harus hadir. Saya kata tak apalah, saya teman you pergi. Tapi kalau boleh, saya nak bawa isteri saya dengan anak-anak saya pergi kerana restu mereka lah adalah penting untuk perjalanan saya di Atomy. Restu mereka adalah penting. So maka saya bawa pergi. Anak saya memang, Allah, kalau dengar bis seminar duduk dalam meeting room tu, dia kata boring lah. Betul tak? Itu bila saya kata tak apa, kita selepas attend Success Academy, kita pergi Genting Highland. Wah, anak kata best. Itu saya kata, you pujuklah mami. Ikut sekali. Betul tak? Tu anak 3 orang anak, pujuk mak pergi dah. Mak pergilah, mak pun teman lah suami dia. Dia kata, okeylah jom kita pergi sekali. Bila dia pergi kat Success Academy, bukan saya cakap, orang depannya bercakap. Peropak dalam bahasa Mandarin. Mereka faham lebih daripada saya faham. Maka mereka tahu yang suami dia, yang bapa dia buat sesuatu yang bagus. Betul tak? So anak dalam perjalanan pergi Genting, anak kata, "Papa, ini platform saya rasa bagus." Isteri saya kata, angguk. Walaupun hati dia tak berapa setuju, dia pun angguk. Akhirnya dia benarlah. Dia sekarang dia pergi sokongan. Dia kata ada meeting harus pergi. Tak apa, kita shopping later. Kita makan later. Kita pergi bagi meeting. Kadang-kadang dia terpaksa korbankan masa bersama saya untuk saya membantu anda semua. Best tak best? Itu cara dia. Bagaimana kita nak bagi spouse resistant ni? Ini adalah 2 cara. Satu daripada Charlie, satu lagi daripada saya. Sebenarnya semua spouse resistant kerana dia sayang suami dia. Dia nak suami dia teman dia. Dia nak isteri dia teman dia. Dia tak mau isteri dia pergi sibuk buat benda yang lain. Tapi kalau isteri yang betul-betul pentingkan masa depan keluarga. Tahu tak, banyak keluarga pecah perana apa panggil apa bahasa Melayu? Purana rana. Purana. Porak peranda. Porak perana apa ni? Sapawi ajak yang tembak tak betul itu. Porak. Porak perana, kacau bilau semua. Kerana apa tahu? Kerana keluarga teradik. Yang banyak kes macam tu. Keluarga tak ada duit. Sebab itulah porak apa jadi? Porak poranda. Okey, type sini dalam tulisan. Saya nak pun belajar porak, pecah belah. Okey, pecah belah pun boleh. Kacau bilau pun boleh. Lagi satu, porak apa? Tulis dalam chat box boleh tak? Tulis dalam chat box porak apa? Jangan tulis poda. Poda tu tak baik. Porak apa? Tulis boleh tak? Porak.
Porak-peranda. Porak-peranda. Ramai keluarga porak-peranda kerana apa tahu? Kerana tak ada duit. Tak ada duit. Duit tak ada. Elek poci. Sebab itulah porak-peranda. Betul tak? Khasnya lelaki. Kalau you tak boleh bawa duit masuk, you dipandang rendah oleh isteri yang mendapat pendapatan lebih daripada anda. Betul. Ini kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Setuju tak? Saya tengoklah banyak keluarga bila isteri dia cakap dengan dia dengan melebih-lebih kerana apa tahu? Suami dia tak boleh menjana pendapatan, tak boleh menyumbangkan sesuatu pada keluarga mereka. So jangan jangan sampai saat itu. So macam mana kita nak bantu? Kita nak bantu dengan ikhlas. Bila kita punya spouse betul-betul against kita buat, kita kena beritahu dia, bang, satu hari nanti kalau abang diberhentikan kerja, macam mana pembayaran rumah kita? Macam mana dengan kereta? Betul tak? Abang boleh janji tak pekerjaan abang selama-lamanya? Boleh tak? Sebab itulah sayang nak pergi buat atomi. Abang nak tahu apa itu atomi? Saya ikutlah sayang pergi tengok apa itu atomi. Boleh tak? Saidi dia tak boleh lah. Dia 4-5 nak bawa dia pergi. Dia nak pergi mana? Saidi satu company A, satu company B, satu company C. Dia tepuk dahi. Okey, melawak Saidi melawak saja. Okey, Lai, ada apa-apa soalan nak tanya? Inilah sedikit kita kena betul-betul ikhlas nak bantu. Satu ketiga dulu, Penny Penny hari ini ada sini. Dia bawa saya, dia nak pergi jumpa anak dia. Anak dia di Pulau Pinang. Dia kata, Mr. Chan, you boleh bantu saya cakap dengan anak saya. Betul ya, Penny? Dia kata, you bawa saya jumpa anak. So Penny bawa saya pergi jumpa anak perempuan dia lah. Anak perempuan dia nampak dia main dengan satu orang yang lain pada yang lain, yang kenal pun tak kenal. Anak perempuan dia rasa takut lah. Takut. Mak saya bawa siapa lagi? Betul tak? 3 bulan dia bawa satu orang. 3 bulan dia bawa satu orang. Sekarang ni nak bawa siapa lagi? So, dia takut lah. So, bila dia takut, perkataan yang saya cakap dengan anak dia, saya percaya you takut. Bila saya jumpa anak dia, saya kata, saya percaya you takut. Kenapa tahu? Mak you dia buat network marketing atau direct selling 3 bulan tukar satu company. 3 bulan tukar satu company. You tentu takut. Bagi saya pun takut. Itu dia kata, memang pun. Tapi saya kata, tahniah. Bila kami duduk makan sekali, saya kata, tahniah pada dia. Saya kata, you sepatutnya bangga dengan mak you. Kerana mak you, mengapa dia sentiasa nak cuba, nak ubah hidup dia. Secara sentiasa nak cuba network marketing yang baru, yang lebih baik. Kerana dia nak ubah hidup dia. Kerana bila satu hari nanti dia tua, dia tak mau bergantung pada you untuk menjaga dia seumur hidup. Dia tahu you sayang dia. Dia juga sayang you. Dia tak mau you bersama. Dia tak mau satu hari nanti tua, bila dia berhenti kerja, you terpaksa, dia membebankan you dan you terpaksa jaga dia seumur hidup. Dia nak berdikari. Dia nak dapat pendapatan sendiri. Sebab itulah dia datang dengan Mr. Chan. Itu anak dia selepas dengar macam tu, anak dia jadi open lah. Okey. So cara yang kita cakap tu kena betul. Kalau cara kita cakap tak betul, anak dia kopi pun tak boleh minum. Tengok muka saya, kopi pun tak boleh minum. Kopi yang mana jadi pahit? Betul tak? Setuju tak? Tak setuju. Tak setuju tak apa, saya shock sendiri. Betul tak? Kopi jadi pahit. Kalau dia nampak muka saya duduk dengan orang yang dia tak kenal, nak suruh dia jual barang, anak dia pun takut. Nak minum kopi dia minta lalu lah, dia nak minta lari lah. Saya nak balik lah, saya ada hal lah, suami saya tunggu saya nak hantar anak saya lah, saya nak pergi. Tapi dia boleh duduk dekat situ 1 jam bersama saya, relax macam kawan 10 tahun dah. Duk sembang punya seronok, sembang tak habis. Itu cara kita nak buat jemputan.
Betul ya, Penny ya, betul. Ya, betul, Pak. Penny adalah satu leader yang begitu rajin. Semalam dia bawa Mazuin, Ashadi, Jojo pergi buat home party dekat mana tu? Ashadi Pedak. dekat Kuak Cempedak. Dia tengok dalam grup dah. Dia pergi buat home party, cuci muka semua penuh. Ini kerana apa tau? Kerana dia adalah orang yang tidak mau membebankan anak dia bila satu hari nanti dia tua. Satu hari nanti dia tak ada pekerjaan. Bagi satu tepukan gemuruh bagi Penny ya. Satu Penny adalah satu leader yang bagus. So kita kena hargai. Saya sebagai anak, saya support dia sampai habis. Saya nak pastikan mak saya berjaya. Betul tak? Tapi ini datang dari mana? Daripada penyampaian saya yang menyedarkan anak dia, yang selalu menentang mak dia, tapi saya ubah pemikiran dia. I change her mindset. Betul tak? So sekarang Penny dengan restu anak dia, dia kiri kanan, tiap-tiap minggu dia bawa Jojo lari. Kuak Cempedak, Jitra, Kodiang, semacam tempat lah sampai Jojo, semua kampung-kampung orang Siam, semua dia masuk lah. Penaga, semua. Sekarang tak lama lagi Jojo boleh cakap Sawadikap, Jojo boleh cakap. Tak lama lagi lah. Okey. 12. Kita ada 12 minit lagi. 12.30 kita berhenti. Ada Sifu, ada lagi satu soalan daripada Lian Wei. Dia beritahu, I inviting 3 people and they are okay, agree. But on that day to meet up, suddenly rejected. Bila orang, okey, bagus. Ini sesuatu yang bagus. Bila orang bagi tahu okey dan dia tak wujud, kita kena buat dengan apa yang JS Film buat. Call, dan dia tak akan bagi alasan 3 kali tak okey. Call. Itu bila dia kata yang pertama, oh sorry lah, hari tu nenek saya teringin nak kahwin, saya tak sempat nak pergi. Okey, kita tahu alasan itu tipu. Kita tahu alasan itu tipu, kita call kali kedua dan dia kata okey dan dia tak datang lagi. Tok saya pula hari ini pula apa. Semua dia bagi alasan semua tak tipu dan dia tak mungkin bagi alasan kali keempat tak betul dan dia akan bagi muka datang. So follow up is everything. Follow up is everything. Mr. Chan, I'm using call one. Call one. First time reject, don't worry. Call second time. Second meeting, call again. Third time meeting, call again. Fourth time meeting, dia akan ikut you. Saya pernah dikecewakan banyak kali. Macam Laneway dulu kita bawa dia masuk. Tahu dia nampak kereta saja, dia pergi toilet. Tak nak kencing pun sembunyi dalam toilet. Kita apa sebab? Dia takut. Dia nampak hantu. Dia nampak hantu. Siti Chan masuk. Hantu Siti Chan masuk dalam bank. Dulu dia kerja bank. Sekarang pun dia kerja bank. Bila saya masuk saja, dia nampak saya saja. Dia lari. Pergi sembunyi dalam toilet dan beritahu kawan dia, kalau ini bos sudah keluar, baru you call saya. Katok pintu dalam toilet. Baru dia keluar. Betul tak? Tapi saya tahu dia takut. Saya boleh nampak muka dia takut dan saya pun tak berani pergi follow up dia dah. Tapi orang lain selepas mengikuti orang lain follow up dia dan dia tengok, bagaimana Charlie boleh berjaya, bagaimana Michin boleh berjaya dan dia bagi peluang pada diri dia sendiri setelah dijemput oleh Kawi untuk masuk kembali dan dia masuk. So itu adalah sesuatu yang rezeki dia. Dia nak datang, dia sampai dia tak mau datang, saya nampak. Saya pandang bukan pandang dari segi macam burung pipik saya pandang burung herlang. Saya pandang dari atas. Sebelum saya sampai, saya sudah tahu dia takut dah. Saya nampak. Dia lari, dia nampak saya, dia lari. Saya nampak. So, dia tak benarkan saya bercakap. Saya pun tak mau bercakap. Itu biasalah. Itu biasa. Sebab itu, bila orang tak nak, kita boleh kena rasa. Dan kita tak mau pergi ganggu dia lagi dah. Tapi sesuatu yang betul, you tanya dia, setiap kali saya pergi bank, saya tak mau cakap dengan dia. Saya dah hello saja. Hello saja.
Dia rasa saya benci dia. Dia rasa saya tak suka dia. Dia rasa. Tapi saya tak peduli kerana saya tak benci, saya tak ada perasaan apa pun. Saya cuma rasa dia tak bersedia. Betul. Sekali saya pergi, saya halo saja, dia pun halo. Dia rasa saya macam tak mau macam marah kat dia kerana tak ikuti Tommy. Tak ada, saya tidak mempunyai perasaan macam tu. So hari ini saya berpeluang lah cakap isi hati saya pada dia kerana dia tanya. Okey, ada soalan lagi. Continue follow up. That's the most important. Okey, ada satu soalan lagi, Sifu. Ada rakan-rakan kita yang memang dia buat macam sales macam mereka buat salesman kereta. Jadi dia faham pentingnya second income ni. Tapi dia masih bila kita ajak dia sembang ke, ajak dia kopi tiam ke, ajak dia mengopi, dia masih tak meet target lagi ni, tak meet target. Dia duk fokus dia punya first income juga. Dan saya dapati memang betul lah, bila dia fokus, dia dapat setiap bulan, saya ingat dah 4 bulan berturut-turut dia adalah seorang top sales lah di syarikat tersebut. Jadi macam mana kita nak jemput ataupun macam mana kita nak masuk dengan orang-orang yang macam ni? Bagi saya pengalaman saya, bila saya hadiri satu training, di bila trainer tersebut, dia kata dia banggalah kerana dia latih banyak trainer yang telah berjaya dan berjaya. So di dalam hati saya simpati dengan dia. Bukan saya bangga dengan dia, saya simpati dengan dia kerana dia train bukan untuk diri dia sendiri, dia train untuk organisasi orang lain. Betul tak? Bila dia train organisasi orang lain, saya rasa kesian dia masih tak faham apa yang dia buat. Dia bangga dengan apa yang dia buat, tapi saya simpati dengan apa yang dia buat. Kerana setiap orang yang dia train, dia dapat, contohnya sekali dia train, dia dapat RM200, RM300. Dan orang itu membuat prestasi di organisasi orang lain. Betul tak? So satu hari nanti, bila satu hari saya tengah makan dengan dia, saya kata saya sebenarnya simpati dengan apa yang you buat. Dia kata, mengapa? Saya kata, betapa baiknya kalau you boleh train tim you sendiri, kalau you adalah trainer yang bagus. Dia terkejut dengan apa saya cakap. Dia kata, apa maksud you? Saya kata, selama ni, apa yang you train untuk orang lain. Tapi you dapatlah yuran untuk latihan tersebut. Tapi yuran itu sekali ya you dapat. Tapi orang lain, prestasi dia meningkat setiap tahun, apa yang you dapat? So bagi dia pemikiran, dia sedar, dia berhenti sekejap, dia tak makan, dia berhenti dia sekejap. So apa yang you sepatutnya saya buat? Dia tanya saya. Saya tak cakap pasal Tommy langsung, saya tak cakap apa pun. Saya cuma buka mulut macam tu kerana memang dalam hati saya rasa saya simpati dengan dia. Dan hari ini dia mengikuti kita. Dia telah menjadi ahli pada kita. Dia adalah trainer yang train thousands of people out there. But today he is our trainer. I see. Sekarang you berpeluang menjadi trainer untuk diri you sendiri. Apa kata kalau 1 tahun you train 5 orang saja. Dan tahun kedua, 5 orang itu train 5 orang lagi. You latih mereka untuk melatih 5 orang. You ada 25 orang yang bersama you membina bisnes you. Wah, dia dengar macam tu. Dia tak boleh makan, tak boleh tidur. Maka dia join lah. Adakah saya sebut pasal Tommy? Tidak. Saya tak beritahu dia, inilah, itulah, itulah. Tak ada, saya tak sebut. Bila dia tanya, seterusnya dia ingin tahu, okey, apakah platform yang boleh saya train orang saya? Saya perkenalkanlah platform Atomy di mana you train your sales master, auto sales master, you become diamond master, earning 20,000 per month. Wow, air liur dia mengalir. Saya bagi dia tissue paper. Lawak. Senang kan? We talk what people want to hear. We don't talk what we want to talk. Kita cakap apa orang lain nak dengar. Bukan kita cakap apa yang kita nak cakap. Ada orang pergi kat orang lain, dia dandan dekat situ, dia nak cakap apa yang dia nak cakap. Dia tak dengar. Dia tak dengar langsung.
Okey. Okey, 4 minit lagi. Lagi soalan. Nak sambung sampai pukul 1 tak? Ya, Mai, lagi ada soalan boleh tulis dekat chat box ataupun nak unmute. Tanya. Oh, rugi kalau tak tanya hari ni. Ada siapa? Ya, saya nak tanya lagi, Mr. Chan. Ya, teruskan. Okay, ini kawan, I tak berapa kenal, tapi I ada Facebook dia. Lepas tu, I pun communication dekat Messenger lah. Lepas tu, I dapat tahu dia is a businessman. Lepas tu, everyday working, tapi tak tahu macam mana nak invited dia. Sebab everyday working. Okay, sudah married, 2 anak. Lepas tu, wife ada kerja. Oh, okay. So untuk ini kalau kita nak bantu orang, yang first kali kita kena memahami bagaimana Tommy boleh membantu dia. Kita kena memahami keadaan dia dengan lebih mendalam. Kalau kita tidak boleh memahami keadaan dia dengan lebih mendalam, kita tak mungkin bantu orang tersebut. Kita cuma nak orang itu bantu kita. Bila kita boleh rasa kita tak dapat bantu dia, kita nak dia bantu kita, itu adalah mission to fail. Gagal. Misi you tentu gagal. So kalau you nak misi you berjaya, you nak tahu bisnes apa yang dia buat sampai dia pagi sampai malam dia sibuk. Bisnes apa yang dia buat. Tapi kalau bisnes yang dia buat itu memerlukan dia untuk menjalankan bisnes tersebut, kita tahu dia perlu pertolongan. Pertolongan bukan dari segi kewangan. Pertolongan dari segi kebebasan masa. So kita tahu, Tommy boleh memberi kita peluang menjana pendapatan kebebasan masa. Betul tak? Tommy bukan saja boleh menjadikan kita kaya. Kaya semua, banyak industri yang boleh buat kita kaya. Tapi kita banyak industri yang cuma boleh buat orang kaya tapi tak boleh bagi orang kebebasan masa. Setuju tak? So kita tahu. So macam mana kita nak bagi tahu orang betapa pentingnya kebebasan masa dan betapa pentingnya seimbangan hidup. Dan orang itu boleh hargai yang you bagi dia penyelesaian. Bukan serta-merta mungkin penyelesaian masa depan. Okay? Alright? Kita ada 1 minit lagi. Kita nak tambah kalau kita overtime, kita charge seorang RM10. Hari ini kita ada 50 orang, kita ada RM500. Wah, syok macam ni sesi macam tu. Seorang RM100. So kita punya treasurer hari ini Rahimo. Dia orang tolong kutip bagi saya. Rahimo boleh ya? Rahimo. Rahimo kata boleh. Pasal saya bagi dia jadi secretary, jadi treasurer kerana dia jaga keselamatan tu. Duit dia tentu dia jaga lebih. Mr. Chan. Ya. Mr. Chan. Hai, orang Surabaya. Jangan lupa you orang Malaysia tau, bukan orang Surabaya. Bila datang balik. Mr. Chan, saya ada pertanyaan. Ya. Untuk di sini untuk leader-leader baru banyak juga ya. Tetapi untuk membawa masuk ke Zoom seperti ini banyak susah. Nah, kadang-kadang iya, tapi misalnya kita adakan meeting, leader meeting. Kalau leader meeting misalnya jam 7 saya sendiri kena call dia. So masalahnya atau ada di sini atau kepala saya sakit. Kepala sakit. Okey. Sekarang saya leader you. Bagaimana you untuk saya masuk you punya meeting? You bagi saya contoh. Saya leader you. You cakap, bagaimana you nak jemput saya masuk leader meeting? Buka mic. You nak belajar tak? You semua nak belajar tak? Seperti sekarang saya sudah buat satu grup, misalnya grup 4 orang untuk leader baru. Oke. Terus kemudiannya saya tahu kalau mula-mula saya sebelum buat grup saya hubungin satu orang. Tapi satu orang sepertinya tugasnya itu nggak dibuat apa yang saya maksudnya yang saya rekomenkan gitu kan. Contohnya
contohnya misalnya dia mau dia ada pertanyaan, saya tak ada kawan. So bagaimana kalau misalnya saya ada diskusi seperti itu, dia tak buat. Nah, dia tak buat. Terus saya sekarang buat grup baru. Nah, kalau mau meeting itu misalnya hari ini pukul 7.30. Nanti pukul 7.30 macam tuh saya kena call satu-satu lagi. Kadang-kadang dia tanggung jawab, dia betul-betul seorang leader, dia pun datang, tapi dia komitmen untuk sadar sendirinya itu loh. Kita terus telepon terus. Okey. Sekarang kita buat role play, Nuni. Saya tahu masalah you. Sekarang saya leader you. Macam mana you nak jemput saya? Bagi contoh. You terus. Saya leader you. Nama apa dia? Leader you nama apa? Contoh. Dalam fikiran satu nama. Seperti Tias gitu ya. Tias. Okey, saya Tias. You cakap. Saya dengar apa you cakap. Okey, saya Tias. Ya, Nuni, you call saya apa sebab? Apa mengapa you call saya? Ya, silah. Ya, saya contohnya dia bukan. Kita berdialog. Saya Tias. You jangan contoh dia lagi. Saya Tias. Okey, bagaimana you cakap? Saya Tias. Okey. Tias, hari ini saya sudah mau balik. Ya, ini tinggal satu minggu saja mau balik. So saya mau pastikan kamu duplikasi dalam grup itu. Saya mau pastikan kamu betul-betul semua 4 orang bisa seperti itu. So nanti ya, saya di grup itu sudah buat sampai sekarang belum terbaca lagi, betul kan? Saya Tias. Ya. Saya Tias. Sekarang you cakap dengan saya. Saya Tias. Ya. You cakap dengan saya. You jangan kata grup-grup lagi. You terus bercakap dengan saya. Tias. Terus buat dikata buat di grup saja. Saya buat di grup. Saya misalnya buat di grup. Nanti kalau apa yang kamu bicarakan di grup, cakap aja, kata Tias begitu. So bagi 4 orang, bagi kendala-kendala karena sudah mau balik kan. Jadi apa pertanyaan-pertanyaannya begitu untuk nanti malam. Terus yang kemarin yang kemarin misalnya contohnya kemarin bukan yang hari ini. Jadi nanti pas waktunya pukul 7.30 macam sudah saya buka Zoom, saya sudah buat Zoom, masuk. Iya, ada yang masih di jalan begitu. Maksudnya jadi komitmen dia nggak di waktu 7.30 sebetulnya dari pagi kita sudah ngomong, tapi dia dalam keadaan di jalan kadang-kadang seperti itu. Jadi waktu belajar sepertinya kalau saya sadar, saya nggak boleh, Mr. Chan sendiri saya ingat, kita tak boleh paksa dia, kita tidak bayar dia, tapi saya keberatan kalau saya pulang dia nggak bisa gitu loh, Mr. Chan. Okey, terima kasih, Nuni. First kali ingin tahu tak bagaimana cara yang terbaik bila kita nak buat jemputan? Kalau anda ada dalam keadaan Nuni, apa yang terbaik untuk anda cakap? Bagaimanakah cara yang berkesan? Lebih berkesan lah, bukan terbaik lah, berkesan. Ingin tahu tak? Okey. First kali, bila saya nak buat sesuatu demi kebaikan orang saya, leader saya, first kali saya akan tanya masa, tanya mereka waktu pukul 7 ni, you senang tak? Selalunya saya macam tu. Saya nak meeting dengan Sharon Roastmaster, saya akan tanya pada 4 Sharon Roastmaster saya tanya, Jeslim, are you free 2 PM today? Are you free? Cialin, you senang tak pukul 2 petang hari Sabtu ni? Saya akan tanya Jojo, you free tak? Bila mereka ada kata mereka free, baru saya beritahu agenda saya nak cakap. Saya tak boleh kata saya buka meeting dan harapkan semua orang tak tahu mereka free tak free. Saya buat meeting pukul 7 dan bila saya buat meeting pukul 7, ada orang atas jalan, ada orang bawa anak, ada orang pergi semayang dan mereka tak hadir, saya rasa marah. Tak boleh. Saya minta kebenaran orang tersebut sebelum saya beritahu apa kebaikan yang dia datang untuk belajar hari ini. Dan seterusnya bila mereka benarkan masa, saya akan beritahu mereka dah kata setuju dengan masa. Saya kata terima kasih. Kita jumpa, saya akan hantar link, kita jumpa petang ni pukul 7. Semua dah boleh dah. Okey? Dan topik yang saya nak bincang untuk petang pukul 7
1, 2, 3, 4. Dan setiap topik tu adalah manfaat pada mereka. Bukan apa yang you nak cakap. Manfaat pada mereka. Saya nak cakap ialah, okay, Success Academy Trip. 24 hari bulan 9. Persiapan kita untuk pergi Success Academy. Saya nak cakap bagaimana nak meningkatkan PV kumpulan anda. Bagaimana anda boleh menjadi ini Auto Diamond Master. Wah, ini semua mereka minat nak tahu. Bukan saya nak tahu, mereka nak tahu. Betul tak? Semua apa yang mereka nak tahu. First kali, respect people time. Masa orang tu penting. Macam hari tu Sapawi ada meeting Sapawi ada meeting dengan leader pukul 2:30. Sapawi ingat tak sebelum mini dia bila datang dia meeting 3 orang saja hadir. 3 orang saja, Chaidi, Helmi dengan satu siapa lagi Siapa lagi? 3 orang. Sapawi ingat tak? Siapa yang hadir itu? Cikgu Azizi kan? Cikgu Azizi. Bila 3 yang hadir, saya sepatutnya hadir hari itu, tapi kebetulan saya ada sesuatu yang nak saya buat di Pulau Pinang lah. Cikgu Azizi saya sepatutnya hadir hari itu untuk meeting dengan Sapawi semua. Bila saya nampak 3 orang hadir, saya pun down lah. Apatah lagi Sapawi tentu down. Tapi salah siapa? Kerana saya rasa bukan salah mereka saja. Salah kita penganjur yang tak ambil attendance listing. Siapa yang nak hadir? Tak ada. Kita tak buat. Sebab itu selalu saya beritahu Cialin, meeting, attendance listing is compulsory. Especially leader meeting. Kalau tidak, kita buang masa you saja. Nasib baik you tak buang masa saya. Attendance listing is important. Who is attending? Betul tak? Dan kalau semua dah setuju attend, dan orang yang tulis nama tak attend, kita nak tahulah mengapa dia tak boleh attend. Mungkin sesuatu emergency yang dia kena hadiri. Betul tak? Tapi yang dia tak attend pun kita tak ambil berat, dia selalu tak attend lah. So ini sesuatu yang saya buat, saya nak orang buat. Yang kena harus buat. Yang jangan ambil jalan shortcut untuk buat sesuatu. So itu kena perhati. Kadang-kadang saya tak boleh sebut apa yang saya buat selalu. Yang kena perhati apa yang saya buat. Tapi ada orang, dia nak buat apa yang dia nak buat. So bila kita tegur dia tak seronok. So bukan manusia semua sanggup berubah untuk kebaikan diri sendiri. Dia tak mungkin. So kita kena buat apa yang kita patut buat demi kebaikan semua tim. Okay, terima kasih. Okay, thank you Mr. Chan. Thank you. 12.40 dah. Nak sambung ya, overtime 10 orang seorang RM10. Rahimo tolong kutip lah Rahimo. Terima kasih Diamond Unik dengan pertanyaan tadi dan dengan jawapan-jawapan bernas yang sebenarnya jawapan-jawapan tersebut bukan berdasarkan Sifu cakap secara cakap saja teori, tak. Sebenarnya Sifu dah melalui apa semua yang kita tanya tadi, dia dah lalu benda tu. Jadi apa yang kita dapat belajar pada hari ini adalah satu, kita cakap apa yang orang nak dengar. Bukan kita cakap apa yang kita nak cakap. Tembak macam N16, orang semua lari. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila kita nak jemput orang, kita nak ajak orang bersama-sama dengan kita, kita tak perlu terburu-buru. Nak cerita tentang atomi, nak cerita tentang income passive, semua tak. Kita sembang, kita santai-santai, kita tanya banyak soalan, banyak mendengar. Sebab tu saya pun faham selalu ustaz-ustaz pun duk cakap, kenapa Tuhan bagi satu mulut dua telinga? Sebenarnya dia suruh dengar banyak daripada bercakap banyak.
Okey, dan sembang baru kita boleh tangkap dia punya kesakitan. Barulah kita boleh shoot tepat kepada dia punya kesakitan dan insya-Allah mereka akan bersama-sama dengan kita. Dan saya belajar juga apabila kita jemput orang ke meeting, hargailah masa orang. Tapi kalau sekiranya meeting tu memang kita dah set setiap minggu, semua orang dah tahu, yang tu okey. Tapi meeting yang kita nak panggil secara urgent ataupun secara tiba-tiba, kita kena call dan tanya sama ada mereka free ataupun tak free, dan kita sampaikan topik-topik yang sebenarnya membantu mereka-mereka yang nak hadir. Dan jangan lupa, bila kita panggil meeting, listing is compulsory. Macam selalu kita duk buat, listing is compulsory. Siapa nak hadir, dan kita kena pastikan orang tu semua hadir, dan kalau tak hadir kita kena tanya apa dia punya masalah. Okey, sebelum kita akhiri, saya nak tee up sikitlah, tee up aktiviti. Okey, kita di Arirang Center, untuk pengetahuan semua, setiap Jumaat pukul 3:30 petang kita ada mini one day seminar berbahasa Malaysia, dan setiap Sabtu 10:30 pagi bahasa Chinese, dan hari Ahad mungkin Sifu akan buat selang-selang lah. Sunday Kopitiam mungkin ada bahasa Malaysia, bahasa Chinese dan bahasa Inggeris. Itu nanti kita update kemudian. Dan seterusnya kita juga ada, kalau tak silap saya, pada 15 hari bulan 10 kita ada team building. Nanti mungkin Sifu ataupun Chalin akan update semula tentang team building kita di Butterworth yang dianjurkan oleh Atomy Malaysia. Kita sama-sama boleh attend nanti, ikut senarai nama yang nanti Sifu mungkin dah boleh bagi. Dan yang paling penting sekali, pada hujung bulan 10 ni, 22 hari bulan 10, kita ada lagi satu Success Academy. Ini kita kena buat persediaan awal. Kita bagi komplitkan bas kita. Bas hari itu tak penuh. Satu biji bas ada 17, 18 orang, 20 orang sahaja. Kita bagi fullkan 2 biji bas. Dan topik baru saya Sifu tulis sebentar tadi, bagaimana minggu depan punya sesi Kopitiam. Set time anda pukul 11 minggu depan hari Ahad. Topik yang kita akan bicarakan sangat-sangat hebat. Ini memang saya sangat-sangat nak bagaimana cara yang berkesan untuk membuat closing. Jadi setkan masa anda, ajak jemput rakan-rakan anda, ramai-ramai masuk. Tee up Sifu kau-kau supaya mereka faham kenapa mereka perlu masuk dalam sesi Kopitiam ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sifu kita, Mr. Star Master kita, Sifu Chan, dan semua SRM yang ada dekat sini, Jojo, Jaslim, Chalin, dan sales master yang ada sini, dan terutamanya rakan-rakan bisnes kita yang sama-sama ingin berjaya di dalam Atomy. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita konsisten, jika kita tak turun bas, kita pasti akan berada di puncak. Jadi sekian, terima kasih. See you all at the top. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Aja. Terima kasih.